kitab yang sampai bilangan hadis dia 4,800 hadis. 4,800 hadis. Dah. Ada saya nak soal itu. Kena ada sebut ada wajib. Wajib. Nah. Ini ada. Duduk di Singapura. Ada yang sebut pada soal itu. Bisa gopal juga fikir apa. Dia pernah ngaji di mana? Pasimah. Pada apa? Berapa? Dia ada 3 tahun ngaji. Dia kata Ajilul Hutapah ngajah Abu Daud ni berapa tahun tak ada. Ni berapa tahun ngaji. Bau bak semaya. Ni berapa tahun. Abu Daud. Abu Daud ada 4,800 hadis. Boleh dibaca hadis minggu sekali juga. Atau boleh baca 2 hadis sehari juga. Kita ambil semua. Dia pusing dengan cocok. Dia tambah sakit. Hadis Abu Daud ni ada 4,800 hadis. Kalau nak ngaji Abu Daud dulu, sorry ustaz ngaji Abu Daud. Abu Daud tak boleh dua besar Abu Daud. Abu Daud besar ya. Tirmizi berdua. Bukhari berdua, Muslim berdua. Abu Daud. Sungguh kita tepat. Abu Daud berdua juga. Berdua juga Abu Daud. Abu Daud ni hadis dia ada 4,800 hadis. Yang mana pengarang dia memilih hadis 4,800 ni daripada 5,500,000 hadis. 500,000 hadis. Setengah juta hadis. Kalau setengah juta tu dia tapi jadi 4,800 saja. Berapa ratus kami kira? Dia kata 5,000 lah. 1% dia ambil daripada 1%. 100 hadis besar dia ambil. Ni. Bagi kurang berapa 1% lagi kan. Tak dia ambil. Macam mana? تصل فيه على أحاديث الأحكام ولا ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. Kata dia musannif hanya membataskan menyebut hadis-hadis ahkam saja, hadis-hadis hukum saja. Sebab tu Abu Daud panggil Sunan Abu Daud. Sunan-sunan maksudnya kita hadis yang disusun mengikut hukum hakam. Tapi sebut juga berakhlak pun. Kita boleh boleh sebut juga. Tapi kebanyakannya berkenaan dengan hukum lah. Sebab tu kitab dia mula-mula kitab taharah dulu. Hadis taharah pun istijab dia sebut dah. Kerana Nabi iza zahabal mazhaba abada. Nabi bila pergi tempat qada hajat Nabi pergi jauh. Itu hadis pertama dari Abu Daud. Dah. Iza zahabal mazhaba abada. Abu Daud kata Nabi bila Nabi pergi tempat qada hajat Nabi pergi jauh dah. Sehingga tak nampak Nabi. Jadi Abu Daud dia susun kitab dia mengikut hukum hakam dah. Dia mula kita taharah. Dia kata Abu Daud zakartu fihi, aku sebut dalam kitab aku ni hadis sahih. Dia hadis yang hampir sama dengan hadis sahih. Dia ada yang serupa dengan hadis sahih. Macam ni. وما كان في كتابي هذا فيه عندك شديد Wahnun syadidun bayantu. Imam Abu Daud kata, apa sahaja kita aku ni ada padanya hadis yang lemah, maka aku pasti akan menjelaskan. Ini kisah Abu Daud. Imam Abu Daud kalau hadis itu dhaif dia goyak. Tapi kalau hadis itu disenyak diam, sama ada itu sahih atau ada itu hasan. Jadi siapa yang goyak hadis itu hasan kau tu tu kayak ada hasan lah. Tapi ada ulama tahqiq balik dah. Ni sahih, ni hasan. Kadang-kadang yang Abu Daud tersebut pun disenyak saja pun ada juga ada. Tapi biasa kalau dhaif sangat mesti Abu Daud sebut deh. Okey, sebab tu kita buat macam Abu Daud ni tuan-tuan ngaji tuan cari tahqiq dulu. Takhrij dengan tahqiq dulu. Baru mula. Okey. Macam ni. Kata dia walaysa fihi, dia tidak ada dalam kitab aku ni padanya hadis yang aku riwayat oleh seorang lelaki yang ditinggalkan hadis dia. Tak ada dah. Semua aku ambil hadis ni pada orang hak. Orang hak utabar lah, orang hak sikap lah.
Orang tak ambil ahli bid'ah ke, orang lupa ingatan ke, aku tak ambil hadis dia. Wala ma lam azkur fihi syai'an fa huwa salih. Wa ma lam azkur fihi syai'an. Apa yang tak sebut apa-apa tentang hadis, tak faham apa-apa hadis ni, maka hadis ni salih. Hadis ni maksudnya boleh digunakan lagi. Wa ba'daha asahu min ba'din, dan sebahagiannya lebih baik sebahagian lain. Sahih setengah lain. Baca itu. الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنة أكثرها مشاهد. Dan hadis-hadis yang aku letakkan dalam kitab aku ni, dekat sunnah aku ni, kebanyakannya hadis-hadis yang masyhur. Hadis masyhur tu apa sah? Hadis masyhur mengikut istilah, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tapi tak mencapai hak tawatir, tu hadis masyhur. Selagi hadis masyhur, maksudnya hadis tu memang orang sebut belakang hadis. Masyhur pada lidah. Masyhur apa sebut belakang. Tu masyhur tu bagi dah. Jadi masyhur maksud Imam Abu Daud sini nya, masyhur maksudnya masyhur pada lidah lah. Bukan masyhur. Hadis gharib pun masyhur juga. Hadis Abu Daud ni penting. Siapa dalam kitab apa dia ikna syarah pada apa dia Abi Syuja disebut banyak keperluan seorang mujtahid ni, qadi ni. Qadi kan kena mujtahid, maksudnya dia kena berijtihad, kena jawab soalan, kena menyelesaikan masalah. Maka qadi ni pada kurang dalam rumah dia kena ada kita hadis. Kurang-kurangnya kita hadisnya 2, Bukhari dengan Abu Daud ada. Bukhari dengan Abu Daud ada. Sebab apa? Sebab Bukhari ayat sahih. Abu Daud ni ayat pandangan-pandangan ahli ulama. Boleh? Situ. Ini disebut oleh Khatib Syarbini. Syarbini. قال السيوطي يحتمل أن يريد الصالح بالاعتبار بالاحتجاج فيشمل الضعيف. Katanya As-Suyuti, apa yang disebut oleh Imam Abu Daud, maksudnya apa yang disebut hadis ni soleh. Soleh ni maksudnya boleh diambil iktibar lah, tapi tak boleh buat hujah. Tapi boleh ambil kira kot lah. Jadi kalau kita kata kalau boleh ambil kira saja, tak boleh buat hujah, maka hadis tadi dhaif. Jadi mencakupi dah hadis soleh ni, maksudnya dhaif pun mencakupi, hadis hasan pun mencakupi juga. Lakin ذكر يجب أنه يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. فإن صح هذا إشكال. Akan tetapi disebut oleh Ibnu Katsir bahawa diriwayatkan daripada Abu Daud sendiri, dia kata wa ma sakata anhu, apa yang Abu Daud diam tak sebut, tak komentar hadis tu, maka hadis tu hadis hasan. Sebab tu dalam Abu Daud ni nyatakan ngaji qala Abu Daud. Supaya waktu anak ngaji panjang memang ada satu buku hadiah daripada Jamiah, jadi kerana buku qala Abu Daud. Qala Abu Daud baik. Qala Abu Daud ni perlu huraian. Qala Abu Daud. Dia baik. Jadi Abu Daud tu sebuah hadis, bos disebut qala Abu Daud. Abu Daud kata. Biasanya Abu Daud cakap berkenaan dengan perawi hadis. Perawi hadis berkenaan dengan istilah lafaz hadis. Dia macam-macam. Sebab itulah kalian tengah di Bukhari sebut tajuk, sebut hadis. Muslim sebut hadis saja, tajuk tu sebut. Dia disebut kata sikit Tapi ada tengah Tirmizi, yang tengah dengan Abu Daud, masya-Allah Abu Daud ni dia sebut hadis, mata sebut hadis, dia pun sebut komentar dia. Yang Tirmizi dia sebut hadis, dia sebut tajuk, dia sebut sanad, sebut mata, dia sebut mazhab. Dia sebut apa dia pendapat-pendapat. Kemudian disebut hadis ni dhaif, hadis ni apa dia hasan, kemudian hadis ni mana hadis ni bagus Tirmizi. Jadi hadis banyak, kita hadis banyak-banyak huraian sekali Tirmizi. Tirmizi banyak huraian sekali Tapi ada faedah lah kau ngaji tu. Cuba. Jadi Ibnu Katsir kata, ada riwayat kata Abu Daud kata apa hadis dia tu hadis hasan. Kalau sahih riwayat Ibnu Katsir ni, maka tak ada iskal lagi, tidak ada timbul apa-apa masalah lagi. Maksudnya hadis Abu Daud tak komen, maka hadis itu hadis hasan. Cuba. فلا إشكال في أن المراد بصالح الاحتجاج. قال ابن صلاح. Fala iskal, maksudnya tak ada iskal, maksudnya hadis ni boleh buat hujah. Bukan ittiba saja, bukan sahih ittiba, bahkan sahih ihtijaj sekali Wa qala salah. قال ابن صلاح. فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين.
ولا نص على صحته أحد. Fa'ala hadha, katanya Ibnu Salah, oleh kerana itu ma wajadnahu, tidaklah kita dapati dalam kitab dia sebut mutlak. Saya mutlak maksudnya bukan dalam kitab dia saja ada. Dalam kitab dia ada disebut Bukhari pada. Dalam kitab dia ada Muslim ada. Dalam kitab dia ada Tirmizi ada. Mesti ada kitab ahli juga walaysa fi ahli sahih. Tidak ada salah satu kitab Sahih Bukhari Muslim. Mesti ada Sahih Bukhari ada kok, dan Muslim ada kok, mesti ada. Wala nassa ala sihhatihi ahadun. Wala nassa ala sihhatihi ahadun. Dan tak ada seorang pun yang mengatakan sahih hadis dia ni. Arafna annahu al-hasan, maka kalau tidak ada Sahih Bukhari Muslim, maka kita tahulah hadis ni hadis hasan di sisi Abu Dawud. Waqala munduh. Macam-macam baca ni. Macam mandih pada, munduh pada. Tak. Mandah pada. Tak. Dia belum munduh tu tidak ada tak asbirah bagi munduh ni munduh. وكان أبو داود يأخذ الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. Katanya Ibnu Munduh, Abu Dawud kadang-kadang dia juga mengeluarkan sanad yang dhaif bila tidak ada di sisi dalam bab tu hadis yang sahih. Tak ada hadis sahih, tak ada hasan, tak ada. Maksud dia hadis itu sahih juga. Kerana pada pandangan dia hadis lebih gagah, lebih kuat daripada pandangan orang. Ijtihad orang. Dia lebih penting ke hadis dhaif daripada pandangan orang. Imam Abu Dawud. Coba. قد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام. وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. Dan masyhurlah Sunan Abu Dawud ini di kalangan fuqaha. Di kalangan fuqaha masyhur hadis Sunan Abu Dawud. Kenapa? Kerana hadis Abu Dawud ni jami'. Apa maksud kitab yang sempurna, kitab yang komplit. Komplit menghimpunkan hadis-hadis ahkam. Hadis-hadis berkenaan dengan hukum. Dan pengarang dia menyebut bahawasanya dia telah bentang ke kitabnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad kata fastajadahu wastahsanahu. Imam Ahmad puji kitab dia. Imam Ahmad kata comel kitab dia. Model kitab dia, bagus kitab dia. Bahkan kitab dia dah dipuji oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi sana'an balighan, banyak pujian. Dalam kitab dia Tahdhibus Sunan. Imam Ibnu Qayyim syarah kitab Abu ni, Tahdhibus Sunan kitab dia. Ana ada kitab, ana beli di Pakistan waktu ada ngaji dulu. Ustaz Syari kan dia banyak dia minta dalam banyak Kat 30,000 untuk beli kitab. Jadi antaranya ana beli kitab lah, ana beli kitab tu. Kamu dah baca kitab tu. Jadi kitab tu ni Aul Ma'bud. Aul Ma'bud ni orang bukan Mubarak Puri. Bukan Abadi. Orang India dia Aul Ma'bud ni. Jadi dua. Pokok Salafi dia karek pokok Salafi, Aul Ma'bud ni. Dia ada bahasa majhul, pokok Hanafi. Pokok Salafi karek Aul Ma'bud. Pokok Salafi karek Hanafi karek bahasa majhul dia. Orang India ada dua ni. Jadi bawah dia tu ada Tahdhibus Sunan Abu Ibnu Qayyim. Betul tak? Jadi bawah dia juga beliau Tahdhibus Sunan. Jadi kesempatan yang kita boleh baca kitab-kitab ni bila kita ngaji kitab ni insya-Allah taala. Macam di Mesir Allah Alam ngaji kita Abu Dawud, tapi hal tahu dia orang ngaji Bukhari dia. Ada tahu. Dah kata lelaki buat di Azhar. Dekat Abu dia Pakistan dengan Nizami masih bersistem, sistematik dengan ngaji. Boleh habis boleh. Ni ngaji sebulan sekali, ngaji seminggu sekali, panggil tak ngaji, biar nak habis. Dah. Kita ni sistematik ni kita ngaji. Tiap-tiap hari ngaji, tiap hari ngaji. Dah. Tengok ni 4 hari bagi pendek, 5 hari bagi pendek, 4 hari pula, 5 hari pula dah. Sistematik aja. Kalau ngaji sekali, patok mari, pasang ngaji pula. Lepas tu ngaji pasal ngaji pula tak boleh, tak sistematik kan. Dah. Sistematik ni ngaji hari-hari. Okey, hari ni ayat had 19 Muslim 1 ke Abu Muslim 2. Sistematik lagi. Kalau okey.
Wa asna alaihi, dia memujilah kitab dia ni oleh Ibnu Qayyim pujian yang tinggi ya. Dalam kitab mukadimah kitab dia Tahdhibus Sunnah. Jadi Abu Daud. Insya-Allah tengah dia Abu Daud dah. Insya-Allah taala. Abu Daud huwa Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. ولد في سجستان سنة 200 ثانية و200 الثانية و200 ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان. Abu Daud nama dia Sulaiman bin Al-Ash'as. Tak ada lakak dah. Nama dia. Orang lain Abu Abdullah ada, Abu Abdurrahman ada, Abu Muhammad ada boleh dia. Abu Husain ada lah macam-macam lah. Mana dia tak ada Abu Sulaiman dia. Nama dia Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq Al-Azdi Al-Sajistani. Al-Azdi itu dia kabilah Azad ya, Azad. Sajistani itu negara dia. Sajistan ya. Wulida fi Sajistan sanata 22. Dia dilahirkan pada Sajistan pada 22. 22 ni maksud dia sebagai orang Muslim tak? Betul tak? Dia sebagai orang Muslim. 2 tahun tikah orang Muslim. 2 tahun tikah orang Muslim. 2 tahun muda orang Muslim. Maksud dia sama dengan Bukhari kan? Imam Bukhari bersama dengan Muslim bersama. Warahala fi talabil hadis, dia merantau jauh daripada tempat untuk mencari hadis. Loh. Kita dekat-dekat ni, negara terdekat ni. Dia jauh merantau ni. Dah, sebab tu nak ngaji semua kita nak merantau. Nak merantau. Pergi Pakistan, pergi Mesir, pergi Madinah. Negeri Yaman pula. Dah, kita merantau. Tinggi ni. Kita ngaji hadis kan. Kita ngaji hadis puas hati tengah. Atau habis guru kita. Kita pergi luar ni. Kita pergi dengar sikit-sikit dengan ngaji. Dan nampak perbezaan macam mana. Tak boleh ambil sikit-sikit je. Tapi sanad dia tak betul. Ya, itu sanad sebenarnya. Ni kita ngaji hadis tu agak sanad saja. Tak pakar sanad tu. Ya. Kita ngaji dulu kita. Lalu tahu sanad kita dengar dia dulu di kuliah betul. Ya, tahu perbezaan cara macam mana. Macam mana pendapat dia sekali. Tu bagus tu. Okey, warahala fi talabil hadis. Dia merantau dalam mencari hadis ni. Dia menulis daripada hadis daripada ahli Iraq dah, Wasyam, wa Misra, wa Khurasan dah. Wa akhadha an Ahmad bin Hanbal. Dia juga ambil pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tugu lain. Ada tugu Bukhari dan Muslim. Tugu Bukhari Muslim pun dia ambil juga dah. Tu syarat tinggi dia Abu Daud. Sebab tu Abu Daud dia keempat lepas pada Bukhari Muslim. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud. Nasa'i Tirmizi kelima, Tirmizi kelima darjat dia. Yang keempat Abu Daud dulu. Baca bisa. Asna. أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. Ramai ulama yang memuji Imam Abu Daud dan mereka menyifatkan dia dengan orang yang penuh ingatan ingatan yang kuat, wal fahm thaqib, dan faham yang tajam, wal wara', dan seorang yang wara', seorang yang bertakwa kepada Allah Taala. Terbaik. توفي في البصرة سنة 275 سنة 75 و200. Dia diwafatkan di Basrah pada tahun 275 Hijriah. 275 Hijriah. Umur dia 73 tahun. Umur dia 73 tahun. 73 tua pula. Mana tu? Baca ni. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. Dia telah meninggalkan ilmu yang banyak dari karangan-karangan dia. Rahimahullah, semoga Tuhan membalasnya kerana berbuat baik dalam bumi dan balas saya yang tinggi, yang besar. Allah Taala alam. Ana baca dalam buku Encyclopedia ulama-ulama mazhab Syafi'i. Disebut ulama-ulama pondok zaman tahun 20-an
tahun 40 hari, tahun 30 hari. Boleh kata semua orang-orang pondok di Kelantan dia ngajar hadis dah ke? Fiqh boleh ngajar, nahwu saraf boleh ngajar, hadis boleh ngajar. Bukhari boleh ngajar belakang. Tapi lah dia yang kita hadis payah. Hak nak tahunya ngajar hadis di Putapoh ngajar budak apa dah. Tu jelas lah. Dan Allah nak ngajar ada. Di apa dia? Di Pasir Tumbuh pula anak ngaji zaman Pak dia dulu dia ngajar Solihi ya. Solihi azkar dia ngajar. Hadis tu ya paling 40 ngajar dia. Tak ada kitab besar lah. Tapi kata sampai dulu tunggu jazi mengasah. Pondok tu dia kata ngajar Bukhari. Allah alam. Jadi kalau pondok ni ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji Tirmizi, Abu Daud, ngaji betul kita ya, betul kita ya. Sebab tu pondok dia jadi sistem pondok ni. Pondok masuk kita pondok. Terus lagi pondok. Terus lagi pondok. Terus pondok mana? Terus. Dia ada 2 sistem pondok. Dia sistem pagi malas. Pagi dia ngaji kelas tu dah. Izobi lah. Maksudnya mengikut tahap mampu belajar lah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 7. 7 lah. Kemudian cara yang kedua dengan setara umum. Mengajar umum. Mengajar umum ni 2. Faham sekali, faham sekali. Dah. Sampai ada dulu anak pernah ikut dia Solihi dengan tafsir. Tafsir dalil dengan jadi pangore tu berjasi kan tafsir. Lepas Malaysia tunggu mana tahu ngajar dia ngajar beliau Rasuli. Pagi-pagi ngaji Fathul Wahab, ngaji Muhammad kata kita nak ngaji anak tu ngaji panah, ngaji tauhid kita. Terus di Indonesia ada 3 sistem. Lagi pada Indonesia 3 sistem. Dia ada sistem dia anda macam ingat anda saya sorokkan kebandungan kesorokan selagi kemudian selagi kita ingat kebandungan ni maksud dia tahu sesuatu dia waktu sesuatu kelas lah 1, 2, 3 sebelum dah kelas mengikut tahap belajar umur dia baru lamanya mampu belajar yang kedua kebandungan ni cara ngajar umum lah macam kita kabur sekelas ngaji belakang hadis dia ngaji belakang. Selaginya kesorokan ni talaki. Ustaz, seorang keluarga kan. Dua pelajar seorang ustaz. Ini ilmu tertentu saja boleh ngaji. Orang boleh saja dah. Ngaji ilmu saka ke, ilmu berkenaan dengan apa dia? Mata ke dia. Hadis-hadis tinggi ke. Maka orang 2 orang seorang ngaji. Tunggu boleh enggak tunggu. Betul. 3 sistem. Maju Indonesia lagi. Tapi kalau Indonesia aku buat kok saya. Oh, mana ada jemaah? Dia tak ada berhaji apa, dunia apa, merhabah lah. Pondok dia pernah maju pondok dia tu. Umur pondok dia tu, kat 2 tahun pondok dia tu. 2 tahun. Sunnah. Sekali jaga. Kalau dia wali songo, pengasah pondok dia. Sampai sekarang pondok dia tu, sekitar pondok dia tu kajian lagi buka sekolah-sekolah. Pagi-pagi Pelajar pondok pergi ngaji sekolah, contoh ngaji pondok. Dia pondok tempat dia tengok pondok tempat dia. Gaji ustaz dia tak mahal mana. Tak mahal mana 500, 900 gitu ya. Tapi ustaz dia semua ada bisnes belaka. Pondok tahu keluarga dia kan. Ada hot nan ni padi pada mel kambing pada macam gila. Ada hot apa dia nego dan runcit pada. Jadi tetap dia gila anak murid dia mari tolong ustaz dia hari minggu buat dia tetap tolong ustaz dia apa dia nanai padi. Tolong jual dan runcit dia. Tu khidmat. Lepas tu bayaran dia diambil mengikut kemampuan pelajar. Pelajar tak mampu dia bantu. Itu sistem di Indonesia. Tapi di Indonesia banyak pondok sunnah. Sangat banyak Indonesia. Kita ilmu ada pondok Indonesia banyak. Lagi jaga sekali. Betul yang lagi bau ni cuti dia panggil cuti tak kira. Bagi dia pasal cuti. Dah panggil cuti ada.
Ada istilah dia lah. Cuti lah. Madrasah cuti lah. Aku tak ada ngejar. Nak ngejar sekali. Tak ada cuti. Kita yang dia ada sopan terapi bahasa rasmi itu bahasa Arab. Kecil Arab ya. Pada kelas ada kecil lain dia dulu. Rubaya. Kecil Arab. Ke Indonesia kecil Arab, baca Arab. Indonesia dia ke Mesir. Dia orang beli bahasa kita ada. Sebab tu anak pergi Azhar ni, anak pergi boleh. Anak tengok senara-senara orang habis PhD, MA, Azhar, ramah di Indonesia. Indonesia ada 20 orang, 30 orang ambil PhD. Malaysia seorang tak ada Malaysia. Tak ada seorang Malaysia. Ramai lagi lah, kita lepas. Tak ada seorang Malaysia. Indonesia ni ilmu dia separah dengan orang Arab yang ni. Dia main macam kita tapi sungguh. Itu hebat Malaysia. Itu ni Melayu kan? Melayu sama kita. Makan nasi dia. Melayu kita. Subhanallah. Baca-baca.